Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bin khair. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua berada dalam keadaan ceria, dalam keadaan kita ini sentiasa hati kita lapang dan juga sentiasa kita berusaha meningkatkan ketakwaan ataupun martabat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Dalam pertemuan kita kali ini insya-Allah kita akan kongsikan beberapa perkara, iaitu 4 sebab utama manusia melakukan dosa. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Allah ataupun Nabi SAW pernah menyatakan apa dia? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam ataupun manusia pasti melakukan dosa, melakukan kesalahan. Sama ada kesalahan besar ataupun kesalahan kecil. Memang kita tak boleh terlepas daripada melakukan kesalahan sebagai manusia biasa. Cuma kita sebut mungkin juga berlaku kepada Nabi, para Rasul, kesalahan-kesalahan yang dianggap tidak mencacat cela ataupun menjatuhkan maruah sebagai seorang Nabi ataupun Rasul. Walau bagaimanapun yang kita bincang ialah kita sebagai manusia biasa, anak Adam, tidak terlepas daripada melakukan dosa. Cuma kita nak tengok kenapa manusia boleh melakukan dosa. Kita bincang 4 sebab utama manusia melakukan dosa. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katanya pada dia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita berkenaan dengan perihal malaikat bahawa la ya'sunallah, mereka tak pernah derhaka kepada Allah dan sentiasa melakukan perkara yang disuruh kepada mereka untuk melakukannya. Tapi ini malaikat. Oleh kerana kita manusia, maka biasanya kita melakukan dosa. Baik. Maka kita di atas pemahaman kita bahawa daripada ayat di atas kemungkinan sebab berlakunya kemungkaran ataupun dosa dalam kehidupan kita, yang pertama ialah disebabkan oleh sifat sombong kita. Macam mana? Kerana perbuatan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah siapa? Makhluk pertama yang melakukan dosa ialah iblis. Kenapa iblis melakukan dosa? Kerana dia berlaku sombong. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala kata dia tidak suka kepada mereka yang sombong dan juga takabur, bangga diri. Jadi oleh sebab itu punca utama manusia, sebab manusia melakukan dosa ialah kerana dia sombong, ada sifat sombong dalam diri dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah kerana manusia tamak. Baik. Kerana tamak ini merupakan faktor manusia melakukan perbuatan dosa. Tamak juga merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh siapa dia? Adam dan Hawa. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka setelah bertaubat, tapi kita kongsikan di sini sebab-sebab bagaimana manusia melakukan dosa. Kenapa manusia boleh melakukan dosa? Baik. Kita dapati bahawa sifat tamak kerana merasakan kenikmatan yang dikecapi masih belum mencukupi, ditambah dengan godaan iblis. Nanti kita akan bincang pada sebab yang berikutnya. Ditambah dengan godaan iblis, maka kehendak Nabi Adam AS, begitu juga Hawa, untuk mendapat benda yang lebih lagi daripada apa yang didapati, maka kadang-kadang boleh menyebabkan manusia melakukan kesalahan ataupun dalam aspek kita, dalam ruang lingkup kita dipanggil dosa. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mafhumnya, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat tidak lain hanyalah
ibarat hiburan dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui ataupun hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat. Baik. Okey. Jadi menyebabkan apa dia? Sifat tamak boleh menyebabkan manusia melakukan dosa. Yang ketiga ialah hasad dengki. Hasad dengki juga boleh menyebabkan seseorang manusia melakukan dosa ataupun kesalahan. Apabila ada hasad dengki, apabila ada perasaan iri hati kepada orang, tengok kejayaan orang, geram, rasa geram. Kita ni dah meniaga kurma, dia nak meniaga kurma juga. Kita dah meniaga nasi lemak, buka kat gerai ni, dia buka gerai sebelah, geram, hasad dengki. Padahal Allah dah jamin rezeki masing-masing. Jangan dengki, aku geram betul lagi, aku tak buat, tak boleh lagi, aku tak tengok dia merana, tak boleh. Dengki pada kemewahan orang, dengki pada kekayaan orang, dengki pada kejayaan seseorang, dengki pada itu menyebabkan kita ataupun manusia akan melakukan perbuatan dosa. Baik, ataupun disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 54 dengan maksudnya, atau patutkah mereka dengki sesama manusia, am yahsudunan nasa ala ma atahum min fadlih, adakah mereka dengki kepada manusia dengan sebab kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia tersebut. Jadi Allah tegur perbuatan tu. Kerana apa? Dia akan mendatangkan dosa. Baik. Dan yang keempat, sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang manusia melakukan dosa dan juga kesalahan ialah kerana nafsu yang ada dalam jiwa manusia. Okey. Nafsu ni kita katakan kekuatan rohani manusia yang ada dalam tubuh badan manusia, tak berenggang dengan manusia, nafsu. Baik. Oleh sebab itu, yang nafsu tersebut akan menjadikan manusia, dalam dia nafsu manusia akan menjadikan manusia hidup aktif dan juga produktif. Okey, dengan ada nafsu kehendak, manusia akan lebih produktif, lebih berusaha dan sebagainya. Namun apabila adanya nafsu yang tidak dipandu dengan arah ataupun dipandu dengan panduan yang betul, maka akan menyebabkan menjerumuskan seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan juga kesalahan. Tak kira kesalahan dengan Allah ataupun kesalahan di kalangan manusia itu sendiri, di kalangan makhluk, hatta dengan tumbuh-tumbuhan pun manusia akan melakukan dosa, dengan alam sekitar pun akan melakukan dosa. Kerana apa dia? Kerana nafsu. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa dia? Kisah Nabi Yusuf AS, lalu disebut innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu yang ada dalam jiwa manusia itu la'ammaratun bisu', pasti sentiasa menyuruh kepada benda-benda yang buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmatinya. Maknanya mengikut panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ikut panduan daripada Allah, maka nafsu yang nak memandu manusia ke arah melakukan keburukan, dia akan pandu manusia ke arah melakukan kebaikan. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 4 sebab yang kita nyatakan tadi yang menyebabkan manusia melakukan dosa, iaitu yang pertama ialah perbuatan sombong ataupun sifat sombong, yang kedua ialah sifat tamak, yang ketiga hasad dengki, dan yang keempat ialah nafsu yang tidak dipandu dengan panduan yang betul. Jadi sahabat-sahabat, moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada apa yang kita kongsikan ini. Moga-moga apa yang dikongsikan ini menjadi panduan kepada kita dalam kita melayari kehidupan kita di dunia yang penuh dengan pancaroba ini. Moga-moga itulah yang akan menjadi hujah dan juga pemberat timbangan amalan kita di hari akhirat nanti. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.